Salam sejahtera. Hari ini kita nak masuk pula ubahan songsang ya. Sebelum ni kita dah bincang ubahan langsung. Dan ini kita akan bincang tentang ubahan songsang. Beza antara keduanya adalah 1/. Okay, kita lihat yang atas ni. Y berubah secara songsang dengan X. Maksudnya Y berkadaran 1/. Maksudnya songsang dengan X. Kalau kita tukar pada persamaan, Y sama dengan KX. Bila ada sama dengannya, kita tambah K. K ni selalunya di atas lah. Per X. Sebab K ni darab dengan 1. Boleh? Jadi langkahnya pertama, daripada perkataan Y berubah secara songsang dengan X, kita tukar pada simbol Y berkadar songsang 1/X. Tukar pada persamaan Y sama dengan K per X. Itu 3 langkah pertama yang kita perlu buat. Boleh? Contohnya, diberi Y berubah secara songsang dengan X. Okay, itu 3 langkah pertama. Dan diberi Y sama dengan 9 apabila X sama dengan 5. Mengapa diberi Y sama dengan 9, X sama dengan 5? Sebab kita nak cari K, iaitu pemalar. Kita perlu cari pemalar K. Okey, jadi A ungkapkan Y dalam sebutan X. Maksudnya ada Y sama dengan K itu ada nilai dia, kita perlu cari per X. Di langkah pertama, lihat Y berubah secara songsang dengan X, terus tukar pada simbol. Okey, kita nak ungkapkan Y dalam sebutan X kan. Jadi kita perkataan Y berubah secara songsang dengan X, kita tukarkan Y berkadar songsang, itu 1/X. Sebab kita tukar pada persamaan jadi apa? Y sama dengan K per X. Boleh? Tukar dari perkataan ke simbol, simbol kepada persamaan. Persamaan, kita gantikan Y dengan X. Selalu Y dan X diberi untuk cari K. Okay, Y diberi 9 Betul Y 9? Y sama dengan 9 dan X sama dengan 5. Okay, gantikan ke dalam persamaan yang kita dapat tadi. Buat kurungan, maksudnya kita gantikan Y itu sama dengan 9, X itu sama dengan 5. Jadi K dapat berapa? K dijadikan rumus. Jadi 5 ni darab dengan 9. Betul? Dibuat sebelah kanan ni. Jadi K sama dengan 9 darab 5.
45. Seterusnya, K ni kita gantikan ke dalam persamaan yang kita bina tadi. Persamaan ni biarkan Y itu sebagai Y, tak perlu ganti apa-apa nombor. K itu kita ganti dengan 45. Biarkan sebagai X. Okay, ini adalah ungkapkan Y dalam sebutan X. Itu maksudnya. Boleh? Ungkapkan Y dalam sebutan X. Ini untuk soalan A. Kita dah jawab. Okay, ada soalan? Itu langkah keempat, cari K. Lepas dah dapat persamaan dengan K ada nilai, baru kita boleh buat 1B. 1B. Jadi, macam mana kita nak buat 1B? Kita guna persamaan yang kita dapat tadi, gantikan sebab dia suruh apa? Hitungkan nilai Y apabila X sama dengan 3. Maksudnya apabila dibagi atau diberi salah satu ada nilai, kita perlu cari yang lagi satu. Jadi dalam soalan ni kita perlu cari Y. Tapi X diberi. Ganti je dalam persamaan yang kita dapat tadi dengan ada nilai K kan. Terus kita gantikan dengan persamaan ini tadi yang kita dapat daripada soalan A. Jawapannya yang kita dapat daripada soalan A. Jadi kita buat macam mana? Gantikan sahaja X tu sama dengan berapa? 5. Jadi X sama dengan 5. Kita nak cari Y. Y ini kita tak tahu. Digantikan Y sama dengan 45 darab berbahagi 5 kan. Gantikan X sama dengan 5. Dapat berapa? Sembilan. Macam langkah ukapan langsung, ubahan langsung kita dah bincangkan minggu lepas. Sama je langkah dia, tapi ini ubahan songsang ni bezanya 1 per saja. Okey, seterusnya soalan 2. Kita bincang soalan 2. Okey, ini skema dia. Maka Y sama dengan 45 per X. Lepas tu, dapat persamaan tu, kita ganti dengan X tu sama dengan 3 3 ke 5 3 kalau 3, jawapannya 15. Kalau 5, 9 Jadi X ini 3 Jadi kita gantikan X sama dengan 3. Okey, jika X 3, gantikan sajalah dengan 3. Ke sini X 3
Jadi jawapan dia mesti 15. Seterusnya, diberi Y berubah secara songsang dengan X dan Y sama dengan 1/2 apabila X sama dengan 8. Sama juga ya. Kita buat step pertama, ubahkan perkataan kepada simbol, simbol pada persamaan. Okey, sama-sama kita buat. Okey, boleh buat. Y berubah secara songsang dengan X. Soalan 2A. Soalan 2A. Y berkadar songsang dengan 1/X. Kepada persamaan, Y sama dengan K per X. Cari K dengan diberi Y 1/2 X sama dengan berapa tu? 8. Kita gantikan Y dengan X ke dalam persamaan. Y 1/2 K X sama dengan 8. Kita dapat berapa tu? K. Ada yang dapat K? K sama dengan berapa? Ya, K sama dengan 4 kan? Jadi 1/2 bahawa 8 ni ke atas bahagi dari darab kan? Jadi K ni bawa ke kiri. Yang semua ni bawa ke kanan. Jadi 8 darab 2. 8 darab bahagi 2 kan? 8 bahagi 2. 4. Okey, maka Y sama dengan 4/X. Nah, itu maksudnya ungkapkan Y dalam sebutan X. Soalan A. B diberi X sama dengan 5. Cari Y. Okay. Jadi kita kena cari Y. Kita gunakan persamaan yang kita dapat dari soalan A. Y sama dengan 4 gantikan 5. Jadi jawapannya Y 4/5. Boleh? Ada soalan? Siapa ada soalan tak? Baik, kalau tiada kita sambung.
Okay, skema dia tadi yang ini. Y sama dengan K per X. Kita cari K berapa nilai dia. K sama dengan 4. Gantikan K sama dengan 4 ke dalam persamaan. Kita dapat je persamaan dengan pemalar 4. Maka kita nak cari Y, ganti je X sama dengan 5. Okey, mudah, senang. Mudah ke sukar? Senang Okey, kita pergi soalan 3. Okay, ni ada beza sikit daripada soalan 1 dan 2. Kita cari macam biasa, cari K dia Dia beri Y sama dengan 1/2, X sama dengan 27. Ungkapkan Y dan sebutan X jika Y berubah secara songsang dengan X. Jadi kita ambil yang A ni dulu. Y berubah secara songsang dengan X. Maksudnya apa? Kita tukar kepada simbol. Jadi Y, soalan A 3A. Y berubah secara songsang dengan X. Jadi Y berubah secara songsang 1/X. Tukar pada persamaan Y sama dengan K per X. Gantikan Y yang diberi dan X diberi. Mesti diberi Y dan X untuk cari K. Y diberi 1/2. X diberi 27. Gantikan dengan persamaan. Buat kurungan, maksudnya kita gantikan. K X 27. K sama dengan berapa? 27/2. Kita boleh guna kalkulator 27. Lepas tu tekan A, B per C. Masukkan 2. Dapat berapa? Boleh semak guna kalkulator masing-masing? Berapa? 1/2 ataupun 27/2. Okey, nak nombor bulat. Kalau nombor pecahan ni macam ni pun boleh 27/2. Jika kita gantikan, maka cikgu buat sebelah kiri, sebelah yang ni, sebelah kanan ni. Di Y gantikan K tu. Macam mana nak gantikan K tu ke dalam persamaan yang ni? Senang je, ikut aja. K tu maksudnya 27. Pengatas, pembawah dia 2 kan. Jadi dia darab dengan 2X. Macam tu. Ataupun kita tukar dalam perpuluhan pun boleh permulaan kalau keliru, atau boleh tukar ni kepada perpuluhan. Dy sama dengan 13/5 X kan. Ada dapat 13/5 atau 13,5?
Seterusnya, kita nak cari apa? Y berubah secara songsa dengan apa tadi? Ini kita dah jawab Y berubah secara songsa dengan X. Lepas tu dia suruh cari apa? Soalan ni. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Jadi ungkapkan Y dalam sebutan X, inilah jawapan dia. Tak perlu nak kita cari Y ke X. Dia tak suruh cari Dia suruh Y berubah secara songsa dengan X. Jadi ungkapkan Y dalam sebutan X. Jadi ungkapkan dalam Y dalam sebutan X ni kadang-kadang di atas, kadang dalam soalan A ataupun B. Dia boleh tukar macam tu Jadi ini dah memenuhi soalan. Jadi ungkapkan Y dan sebutan X. Jadi ini jawapan dia. Okey, untuk 3B, Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 3X. Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 3X. Okey, cuba tukar pada simbol macam mana? Dapat tak? Okey, 3B. Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 3X. Maksudnya Y berubah secara songsang atau berkadar secara songsang 1/. Songsang. Songsang tu 1/. Punca kuasa 3, X. Jadi maksudnya punca kuasa 3, X. Ada simbol 3 Dapat? Kita tukar kepada persamaan. Dapat berapa? Apa bentuk persamaan dia? Y sama dengan K punca kuasa 3X. Okay, macam mana kita cari K? Kita guna juga Y sama dengan 1/2 yang diberi dalam soalan yang di atas kali itu. Guna semula Y 1/2 X sama dengan 27. Okay, gantikan dalam persamaan. Dapat berapa? K. Okay, buat dalam seminit. Dapat K berapa? Okay, siapa yang dapat boleh typekan dekat in-call message. Dapat jawapan berapa? K dia. Okay, gantikan Y sama dengan 1/2 X sama dengan 27. Punca kuasa 27 dapat berapa? Tiga sebab
3 darab 3, 9. 9 darab 3, 27. Jadi, punca kuasa 27 adalah 3. Jadi, bawa K ke sebelah kanan. Jadi, yang ni dapat 3 kan? 3 ni bahagi, jadi darab. Jadi, dia darab dengan 1. 3 darab 1, 3 per 2. Ya, dapat? Yang ni Ahmad Kadir dengan ni lagi seorang tu. Tak masuk lagi. Oh, internet tak kuat Ada dua Auni dekat sini. Okay, dapat Ahmad Kadir? Dapat Auni? Auni Zakaria? Lagi satu Auni juga nama dia. Okay, dapat Okay, dapat K, gantikan dalam persamaan. Jadi Y sama dengan K tu kita gantikan 3 per 2. 3 per 2. Jadi 2 tu akan darab dengan punca kuasa 3X. Macam ni bentuk dia. Dapat? Jadi Y berubah secara songsan dengan punca kuasa 3X. Ungkapkan Y dan sebutan X. Jadi ungkapkan Y dan sebutan X. Inilah jawapan dia. 3 per 2 punca kuasa 3X. Okey, boleh? Kita lihat pula bentuk soalan 4. Okay, soalan 4 ni lain daripada soalan 1, 2 dan 3. Kita lihat macam mana. Okay, kena pasti corak-corak soalan dia. Step langkah dia sama. Langkah 1, langkah 2, langkah 3 sampai cari K. Sampai kita gantikan K ke dalam persamaan. Semua langkah dia sama semua soalan. Okey, ini skema jawapan. Yang itu yang tadi soalan A. Soalan B. Baik, kita pergi soalan 4. Dia beri bahawa okey, sudah kita pergi soalan 4. Dia beri bahawa Y. Nah, ini dia terus bagi simbol Soalan dah sediakan untuk kita terus buat, di mana perkataan dah ditukar pada simbol Y berkadar songsan dengan X. Dan YX sama dengan 67. Cari nilai Y apabila X sama dengan 9. Jadi simbol ni kita kena pastilah. Kita dah tahu. Tapi YX ni apa ni?
Apa maksudnya YX sama dengan 27 ni? Ini sama dengan apa? Kita dah tahu kena pasti YX ni apa? Berkaitan dengan apa? Dengan K ke? Ataupun dengan mana-mana dengan persamaan itu? Apa hubungan dia? Baru kita cari Y apabila X sama dengan 9. Okay. A ni ialah jalan kerja bahagian kedua. Jadi pertama kita buat langkah pertama, kedua, ketiga sampai keempat tu. Tapi kita kena pasti YX sama dengan 27 ni apa? Okay, kita ikut je step dia. Bermula soalan 4. Kita belum masuk A dulu. Kita selesaikan dulu YX sama dengan 27 ni apa. Jadi kita nak kaitkan dengan persamaan. Y berkadar dengan 1 per S. X digantikan, tukar kepada persamaan. Y sama dengan KX. Jadi awak lihat dia akan sama dengan 2X sama dengan 27 apabila X ni kita bawa ke atas. Jadi X bahagi tukar ke kiri persamaan, jadi YX sama dengan K. Jadi YX ni apa? YX ni K kan? Tukarkan ke kiri, YX ni ke kanan, ganti dia YX ni sama dengan 27. Jadi K ini adalah 27. Jadi kita perlu buat step yang pertama, kedua, ketiga tadi sebab dia dah diberi K sama dengan berapa. Boleh? Terus saja kita hubungkan 2X sama dengan K. Jadi kita kena faham konsep ni. K itu apa? K itu adalah sama dengan Y darab X. Maka kita buat persamaan dia apa? Perlu bentukkan persamaan dulu. Baru kita boleh cari Y untuk soalan A. Maka Y sama dengan 27 per X. Kita dapat Y sama dengan 27 per X. Baru kita buat soalan A. Nilai Y apabila X sama dengan 9. Jadi kita dah dapat persamaan Y sama dengan 27 per X kan. Jadi diberi X sama dengan 9. Cari Y. Gantikan saja. Y sama dengan berapa? 27. Gantikan X tu dengan 9. Dapat berapa? Y? Dapat Y dapat berapa? Tiga. Betul? Baik. Soalan B pula.
nilai X. Nak cari nilai X tapi Y mesti diberilah. Y sama dengan 1/3. Gunakan persamaan yang tadi kita dapat tadi. Sama juga. Sebab soalan dia sama. Soalan berstruktur. Sebab dia 4B. Jadi dia ada kaitan dengan persamaan yang kita dapat tadi. Y sama dengan 27/X kan. Jadi dia beri Y sama berapa? 1/3. Digantikan ke dalam persamaan 1/3 27/X. Okay, macam mana kita nak dapatkan X? Okay, cuba buat ni dalam 1 minit. Macam mana kita nak dapatkan X? Okay, ada yang dapat X? X dapat berapa? Mak Kadir dapat berapa? Auni dapat berapa? X sama dengan berapa? Boleh respon dekat in-call message. Jadi kita darab silang. X ni kita bawa bahagi dari darab dengan 1/X bahagi dari sebelah kiri 3 bawa ke sebelah kanan dari darab 27/3. Jadi 1 darab X sama dengan 27/3. 1 darab X, X 27/3, 81. Okey, dapat 81? Okey, sudah? Sudah salin? Okey, ini skemanya. Jalan kerja dia ya. Yang paling kurang kita perlu buat macam ni. Baik, ada soalan? Ada soalan tak? Okey, setakat ini macam mana? Mudah ke? Ataupun sukar? Bab ini. Mudah Sukar Sukar? Tak sukar kan? Mudah. Ikut je step dia Okey. Baik, untuk soalan 5 pula. Kita lihat soalan 5 ni bentuk lain pula. Diberi bahawa S. Okey, kita baca soalan. Diberi S
berkadar songsang dengan 3T tolak 2. Okey, kita akan buat langkah step by step, langkah demi langkah. Lepas dapat persamaan aja, baru kita gantikan S tu sama dengan negatif 1. Okey, kita tukar pada persamaan, lepas tu kita cari K dahulu. Berapa K dia? Jadi dia beri S untuk soalan 5. Dia beri S berkadar songsang dengan 3T tolak 2. Dan dia beri T sama dengan 3. Dan lagi satu apa? S sama dengan 2. Ataupun S sama dengan 2, T sama dengan 3. Gantikan ke dalam persamaan untuk dapatkan K. Jadi S sama dengan K 3T tolak 2. Gantikan S dengan T. S sama dengan 2. K 3 darab dengan T berapa? Diberi 3 dalam soalan, tolak 2. Cikgu sambung sebelah kanan ni Jadi 2 K 3 darab 3 9 9 tolak 2 berapa? 7. Di K sama dengan berapa? 2 darab 7, 14. Maka S sama dengan 14 3T tolak 2. Boleh? Ada soalan? Bila kita dapat persamaan itu, to S 14 3T tolak 2. Okey, ini persamaan yang kita dapat. Jadi kita nak cari apa? Cari nilai T apabila S sama dengan negatif 1. Jadi kita kena cari T ni Tapi S diberikan. S negatif 1. Okey, gantikan dalam persamaan. Negatif 1 14 bahagia 3T tolak 2. Bahawa semua persamaan ini kapan pun boleh ubah ni ke kiri. Bahagi dari darab. Di buat kurungan 3. Kurungan ni masuk darab 3T tolak 2 negatif 1. Jadi kita letak negatif je. 1 tu kita hilangkan. Sebab 1 ni invisible 1. Invisible 1. Kita boleh tak tulis 1 tu. Sama dengan 14. Okey, dapatkan T berapa? Gunakan asal algebra untuk dapatkan T berapa?
Okey, jadi kita kembangkan satu. Negatif 1 darab 3T, negatif 1 darab negatif 2. Jadi negatif 1 darab 3T dapat negatif 3T, negatif darab negatif 2 dapat berapa? Positif 2 kan? Sama dengan 14. Okey, lepas tu kita buat apa? Kita nak cari T kan? T sahaja. Jadi 2 ni semua kita bawa ke sebelah kanan. Jadi negatif T 14 tambah jadi tolak. Jadi negatif 3T sama dengan 12. Jadi negatif 3 darab tukar ke kanan jadi bahagi. Jadi T sama dengan negatif 12/3. Okey. Jadi T sama dengan berapa? Ya, negatif 4. Jadi kat bawah ni negatif 4. Okey, cikgu bagi masa untuk salin atau snap dahulu. Okey, sudah? Ada yang belum? Baik, ada soalan setakat ini? Okey, dapat tak? Okey, seterusnya kita bincangkan soalan bentuk jadual pula. Macam mana kalau bentuk jadual? Sama juga step dia. Kita baca soalan. Jadual di bawah menunjukkan masa yang diperlukan untuk menyelesaikan satu projek. Iaitu projek diberi simbol Y dan bilangan pekerja sebagai X. Diberi Y berubah secara songsang dengan kuasa 3X. Cari nilai V. Okey, jadi kita ikut saja step 1, step 2, step 3. Untuk kita cari K, cari persamaan, baru kita gantikan V dengan 15 supaya kita dapat cari nilai V. Okey, step pertama. Apa dia step pertama?
Jadi dia beri, yang paling penting kita cari Y berubah secara songsang dengan kuasa 3X. Ini yang penting sekali. Kita kena tukar dulu. Y ada simbol berubah secara songsang dengan kuasa 3. Kuasa 3X. Bukan punca. Kalau kuasa 3X, punca kuasa 3 macam ni. Kalau ini kuasa 3. Kalau punca, simbol yang kita bincang tadi, ini kuasa 3. Lagi satu, punca kuasa. Kena bezakan. Ini kuasa 3. Kita tukarkan kepada persamaan Y sama dengan K X kuasa 3. Okay, dia beri apa dalam jadual? Mana yang kita nak perlu ambil? Perlu ambil kita perlu ambil yang melintang tu, Y sama dengan 15, X sama dengan 3. Sebab satu ada nilai Y 15 dan X sama dengan 3. Gantikan dalam persamaan. Y sama dengan 15, K X kuasa 3 tu gantikan dengan X dengan 3 sama dengan 3, kuasakan dengan 3. Okay, K dapat berapa? Semak guna kalkulator masing-masing. Dapat berapa? K? Baik, ada yang dapat K berapa? RM405. Ada yang dapat yang 405? Betul tak 405? Dapat Jadi 15 3 kuasa 3 3 9 9 3 27. 15 darab 27. Dapat berapa? 405. Betul tak 405? Okey, gantikan dalam persamaan yang kita dapat tadi. Yang ni. Tengok sebelah kanan, maka Y sama dengan 405 bahagi X kuasa 3. Lepas tu baru kita hitungkan nilai V. Okay, dia beri berapa X? Kita gantikan Y sama dengan V dahulu dan X sama dengan 6. Gantikan dalam persamaan kita dapat tadi. Y sama dengan 405 bagi X kuasa 3. X kuasa 3. Y gantikan dengan V. 405 gantikan X sama dengan 6. 6 kuasa 3.
Jadi kita dapat V 405 6 darab 6 36 darab 6 216 Kita boleh mudahkan 405 bagi ataupun kita tekan A, B per C dapat apa? (15/8). Betul? Ada yang dapat? (18) 15/8 ke 15/8? Siapa yang dapat? (15/8) Betul 15/8? Ada yang dah simak? Betul Sah. 15, confirm 15/8. Boleh? Baik. Soalan kebat pula Soalan yang berkaitan dengan kehidupan harian. Okey, sudah? Dah salib? Okay, kita baca soalan. Dalam satu tamasya sukan sekolah, 9 orang murid telah ditugaskan untuk memasang kemah. Masa untuk menyiapkan kemah itu adalah 2 jam 45 minit. Okey, jadi diberi masa itu simbol dia T lah. 2 jam 45 minit itu T berubah secara songsang dengan bilangan murid. Hitungkan masa dalam minit yang diperlukan jika 15 orang murid melakukan tugasan itu. Jadi soalan ni sama juga soalan yang kita bincang dari soalan 1 hingga 6 tadi sama saja. Tapi bentuk dia bentuk berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita atau real life Jadi kita perlu cari, kaji, analisis untuk dapatkan apa dia Y, apa itu T, apa itu M. Kita nak berkadarkan ikut soalan berkadar songsang kan. Ikut juga step pertama, kedua, keempat untuk cari nilai K. Kita dapat nilai K, kita bentukkan persamaan, sama je step dia langkah dia sama saja. Jadi mula-mula buat apa? Jadi kita cari T berubah secara songsang itu yang penting. T berubah secara songsang. Lain-lain semua kita abaikan dulu, kita ketepikan dulu. Yang penting T ni. T soalan 7 berubah secara songsang 1 per dengan bilangan murid M.
Sekarang kita nak tukarkan perkataan ke bentuk simbol. Manakah T, manakah M? Okay, M bilangan murid. Okay, baik. Bilangan murid yang memasang kemah kan. Jadi M sama dengan berapa? Permulaannya 9 orang murid kan. Okay. Berapa jamkah masa untuk menyelesaikan atau menyiapkan kemah itu? 2 jam 45 minit. Sebab kita lihat di sini dia tukar masa dalam minit, kita kena tukarkan semua ke dalam minit. Jadi T 2 jam tu tukar pada minit jadi berapa? Satu jam 60 minit. Kalau 2 jam 120 kan. Jadi 120 tambah 45 165. Ini kita kena tukar unit Barulah kita masukkan dalam persamaan. Tukarkan pada persamaan. T sama dengan K M. T kita dapat 165 gantikan T atau tempoh masa dia 165. K M dia 9. Jadi K berapa? Semakkan letter masing-masing dapat K berapa? K pemala dia 1485. Dapat? Baru kita gantikan ke dalam persamaan. T sama dengan 1485 bagi M. Baru kita nak cari T ke nak cari M tu, lihat soalan Ini kita dah dapat dah persamaan. Okey, bahagian kedua kerjanya kita nak hitungkan masa. Okey, berapa bilangan murid yang diberi dalam soalan? 15 kita gantikan saja. Itu M bilangan murid adalah 15. Gantikan dalam persamaan. 1485 bahagi 15. Dapat berapa? Semak guna kalkulator masing-masing, dapat berapa? Bantu cikgu, dapat berapa? T. Tempoh masa dia. Adakah lebih cepat ataupun lebih lambat kalau bilangan muridnya ditambah 15 orang? Berapa dapat? 99 minit. Lagi singkat kan? Ini lagi ramai, lagi singkat. Sebab tu dia berkadar songsang lah. Dengan bilangan murid. T bertambah, tapi bilangan murid berkurang. Tapi kalau bilangan murid, maksudnya bilangan murid ni, dia bertambah, T dia akan berkurang. Tapi kalau bilangan murid makin sikit, maka masa akan bertambah. Satu tambah, satu berkurang. Okey, ada soalan? Sebelum kita tangguhkan kelas kita, ada soalan? Nuni Zakaria.
Auni dengan Abdul Kadir. Ada soalan? Okey, lain? Ada tak? Ada sebarang soalan? Tiada. Tiada. Kita minggu depan ada kelas rakaman Kelas live kita dah selesai Minggu pertama, kedua, minggu ketiga rakaman, minggu keempat rakaman Nanti lihat link yang cikgu akan beri dekat WhatsApp. Nanti boleh lihat. Lepas tu boleh buat kuis Baik, tak ada soalan, kita tangguh dulu kelas kita. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.